Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya nak tunjukkan kepada anda apa yang ada dalam kotak Reno 3 Pro selain daripada telefon Reno 3 Pro. Baiklah, sebelum saya buka kotak Reno 3 Pro ni, saya nak bagi anda sedikit backstory untuk siri Reno ni. Setakat ni kan, dekat Malaysia, kita ada Reno 2 yang dijual pada harga RM1,999. Utama macam paparan sebesar 6.5 inci beresolusi Full HD Plus menggunakan panel AMOLED. Kemudian dia ada SoC Snapdragon 730G. Dekat Malaysia hanya ada satu konfigurasi RAM dengan storan yang boleh anda beli, iaitu yang ada RAM sebesar 8GB dan storan sebesar 256GB. Untuk kamera belakang Reno tu, dia ada kamera 48, 13 megapiksel telefoto, 8 megapiksel ultra lebar dan 2 megapiksel untuk monokrom. Dekat bahagian depan Reno tu ada kamera depan 16 megapiksel dan bateri dia sebesar 4000 mAh serta menyokong pengecasan pantas 20W. Adakah Reno 3 ni lebih baik atau sama baik berbanding generasi terdahulu? Inilah saya nak tunjukkan kepada anda. Saya buka dulu. Macam inilah rupa dia. Okey. Telefon. Saya start dengan bahagian atas ni dulu. Dalam ni ada casing, load sinar. Ada juga SIM ejector ya. Okey, ni dalam dia telefon. Telefon start tepi dulu. Bahagian dalam ada 3. Yang pertama kita ada blok pengecas. Wow, berat pengecas dia ni. Ini ditulis 5V 6A. So 5 kali 6 30W. Memang patutlah dia ada pengecasan pantas, berat kot. Ini adalah pengecasan telefon yang paling besar saya pernah nampak. Seterusnya kita ada kabel pengecas. Yang ni USB-C. Lepas tu kita juga ada earphone. Nah, ini bukan USB-C sebab dia 3.5mm audio jack. Ini bermakna telefon ni ada headphone jack. Bagus. Jadi macam inilah rupa fizikal Oppo Reno 3 Pro. Okey, kalau dapat tengok kat bahagian depan ada skrin berlubang, katanya ada kamera 44 megapiksel kat depan ni. Lepas tu dia tak ada texture macam Realme yang selalu buat tu lah. Dia punya kemasan dia berkilat. Lepas tu dia senang comot lah. Tu biasalah. Lepas tu ada quad kamera belakang. Bahagian kanan ada power button. Bahagian kiri ada butang suara. Kemudian ada SIM tray. Bahagian bawah ada USB-C, JDG speaker dengan 3.5mm audio jack. Atas tak ada apa-apa. Apa lagi? Tak ada dah. Itu saja. Okey, baiklah. Sekarang saya nak tunjukkan kepada anda user interface untuk Oppo Reno 3 Pro ni. Tadi saya ada katakan yang dia gunakan ColorOS version 7 berasaskan Android 10. So macam inilah rupa home dia. Okey. Default setting tak ada app tray, okey. Yang saya suka, anda boleh aktifkan dia punya app tray dekat bahagian setting. Dekat bahagian home screen. Home screen mode. So ada 3 tetapan anda boleh gunakan. Yang pertama standard mode yang sekarang saya gunakan. Kemudian yang second ni adalah drawer mode. Bila anda aktifkan drawer mode, akan ada app tray. Macam yang anda biasa guna untuk peranti Android lah. Kemudian satu lagi yang saya suka pasal ColorOS ni, dia ada simple mode. Contoh kalau anda beli telefon ni untuk kegunaan orang-orang yang macam rabun ke, sesuai lah sebab bila kita apply kan, dia punya ikon tulisan semua besar, nampak? Lepas tu dia punya ikon punya bilangan pun tak berapa banyak. So senang nak manage untuk orang-orang yang ada masalah nak gunakan telefon lah. Lepas tu biar saya aktifkan balik default mode. Okey. Lepas tu dia juga ada dark mode. Dark mode dekat display. Mana? Display. Dark mode. Nampak? Dark mode semua jadi hitam. Macam biasa boleh jimat tenaga, bateri. Lepas tu kalau nak guna dalam gelap lagi senang mata nak pandang lah. Tak pening sangat. Lepas tu ada juga eye care. Dia tinggikan color temperature untuk skrin ni, nampak dia jadi lebih suam.
Baiklah, untuk spesifikasi teknikal, Reno 3 Pro ni kan dia dikuasakan oleh MediaTek Helio P95. Dia tak macam Reno 2 yang dulu dikuasakan oleh 730G Snapdragon kan. Yang ni dia dah tukar MediaTek. Helio P95 ni kan dia punya specs dia lebih kurang macam Helio P65. Beza dia untuk P95 ni dia sokong kamera yang lebih berkuasa. Dia dah upgrade kepada 64. Sebelum ni hanya 48 sahaja. Jadi Oppo ada peluang untuk masukkan sensor kamera yang lebih tinggi megapiksel dia. Daripada segi performance, Helio P95 ni saya boleh nampak dia punya performance dia berada di antara 712 kemudian 720 dengan 730G. Dia ada tengah-tengah tu lah. Dia masih jauh lagi nak lawan kelas yang Snapdragon 800 tu. Masih tak dapat lah. Kemudian Reno 3 Pro ni dia hadir dalam dua konfigurasi. Dulu dah hanya satu je kat Malaysia. Anda boleh dapatkan telefon ini dalam konfigurasi RAM 8GB kemudian storan 128GB ataupun yang paling tinggi 8GB RAM, 256GB storan. So ada dua lah yang anda boleh pilih. Tentu harganya pun ada dua. Itu yang bagus. Lepas tu Reno 3 Pro ni dia ada paparan sebesar 6.5 inci beresolusi Full HD+ menggunakan panel AMOLED. Jadi anda boleh jangkakan penghasilan warna yang super cantik pada telefon ni. Untuk bateri, Reno 3 Pro ni dia ada tangki bateri sebesar 4025 mAh. Kemudian lagi baik, dia menyokong pengecasan pantas 30W melalui port USB-C kat bahagian bawah ni. Tapi ada satu je masalah dengan pengecasan pantas untuk Oppo ni. Biasanya dia diberikan blok VOOC ataupun Super VOOC kan. Kemudian dia punya kabel pun khas juga. Kabel yang warna hijau tu. Jadi anda kena bawa dua benda ni ke hulu ke hilir kalau anda nak mengecas pantas pada telefon ni. Kalau tak, dia cuma mengecas biasa saja. Menurut Oppo, telefon ni daripada kosong sehingga 50% boleh diisi dalam masa cuma 30 minit saja. Itu adalah satu berita yang bagus. Baiklah, sekarang saya nak cerita pasal kamera untuk Reno 3 Pro ni. Seperti yang saya katakan tadi, dia ada 4 kamera belakang, kemudian 2 kamera depan. Untuk kamera belakang, anda dapat satu kamera 64 megapiksel, kemudian anda juga dapat kamera ultra lebar 13 megapiksel, kemudian anda juga dapat kamera telefoto 8 megapiksel dan yang terakhir adalah kamera 2 megapiksel monokrom. Bahagian depan yang Oppo katakan pertama di dunia adalah dua kamera depan 44 megapiksel dengan 2 megapiksel untuk monokrom. Dan berikut adalah sampel gambar daripada lensa Reno 3 Pro yang sempat saya ambil. Baiklah, Oppo juga katakan Reno 3 Pro ni dilengkapi dengan sistem audio Dolby Atmos. Kalau saya nak tunjukkan kepada anda macam mana rupa dia audio untuk Dolby Atmos ni. Maximum zoom dan Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over.
So all these people die. Wow, not bad dia punya speaker walaupun hanya ada satu. Dia punya bass dia ada, kemudian treble dia sedap. Yang paling penting bass lah, saya boleh rasa gegaran kat bahagian bawah ni. Memang lagi bagus lah daripada telefon lain. Tapi tak tahu yang terbaik atau tak. Tapi memang sedap bunyi dia. Untuk gaming, saya dah test gaming pada telefon ni gunakan 3 game. PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile kan, anda boleh pergi sampai ultra frame rate pada resolusi HD. Sekejap saya tunjukkan pada anda. Okay, ini untuk PUBG. PUBG smooth, anda boleh pergi sampai ultra frame rate. Balance boleh bagi ultra juga. HD sampai high saja. HDR tak ada. Baiklah, sekarang COD Mobile. Untuk COD Mobile, kita tengok punya grafik. So, anda boleh pergi low, medium, high. Untuk semua setting ni, anda boleh pergi frame rate dia boleh pergi sampai high, which is good. Saya juga ada try Asphalt 9 pada Reno 3 Pro ni. Dia punya tetapan dia saya boleh pergi high quality, tapi waktu macam ada action dia tinggi sangat kan. Macam meletup lah. Kemudian bila kita ambil NOS kan, dia ada frame drop sikit lah. So, lagi puas hati bila anda gunakan performance untuk visual quality. Dia punya perbezaannya tak jauh sangat lah saya rasa. Asalkan frame rate lebih tinggi. Baiklah, ini sajalah video tentang apa ada dalam kotak Reno 3 Pro. Apa dapat anda? Adakah ia lebih baik daripada Reno 2 ataupun lebih kurang je? Untuk pengetahuan anda, Reno 2 dilancarkan di Malaysia pada harga RM2,199. Yang tu macam saya katakan tadi, dia ada satu konfigurasi sajalah, RAM 8GB, storan 256. Untuk telefon ni kan, waktu video ni dirakamkan saya tak ada maklumat tentang harganya. Untuk harga, saya rasakan yang varian paling tinggi mungkin harga sekitar RM2,000 lebih juga. Kemudian jangan risau, kalau terlalu mahal, Neo juga ada konfigurasi RAM 8 dengan storan 128GB. Yang saya rasakan pasti lebih murah daripada RM2,000. Baiklah, sekian sajalah untuk video kali ini. Kalau anda rasakan ia bermanfaat, anda boleh kongsikan dengan rakan-rakan anda. Jadi macam biasa, kalau anda sukakan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe pada Soya Cucu BM di Facebook, YouTube, Instagram dan di Twitter. Pastikan amalkan jarak sosial yang selamat dan tahap kebersihan yang paling tinggi. Saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye!